Salam sejahtera. Isu paling hangat pada malam ini, kita nak ulas tentang hantaran terkini, kenyataan terkini, Mursidul Ampas berkait dengan DAP terancam gentar kalau PAS dan UMNO bersatu. Ini semua tentang himpunan solidariti terhadap Najib. Baik, saya bacakan dulu kepada Anda, ini isunya daripada Harakadeli. DAP terancam gentar kalau PAS dan UMNO bersatu, kata Hasim Jasin di dalam Harakadeli. Saya bacakan kepada Anda. Mursidul Ampas, Tuan Guru Datu Hasim Jasin berkata, perpaduan antara PAS dan UMNO merupakan ancaman besar kepada DAP yang dilihat gentar dengan kekuatan gabungan tersebut. Menurutnya lagi, DAP menyadari bahawa kerjasama antara PAS dan UMNO mampu menghalang agenda politik mereka, sekaligus menyebabkan tentangan hebat daripada parti tersebut. Apa makna apabila PAS bersama dengan UMNO? DAP tetap menentang kerana dia tahu ini bahaya kepada perkembangan mereka dan usaha mereka selama ini. Saudara-saudara sekalian, kita nak ulas sedikit tentang perkara ini, iaitu DAP terancam gentar kalau PAS dan UMNO bersatu, kata Hasim Jasin. Baik, saya bukan ahli DAP, saya hanya pengulas politik biasa. Saya pun bukan ahli PAS, saya hanya pemerhati politik biasa. Tapi menurut pemerhatian saya dan ramai daripada netizen di seluruh Malaysia, nak menjadi persoalan kita malam ini sebenarnya siapa yang rasa gentar, siapa yang rasa takut sebenarnya, siapa yang rasa terancam selama ini. Adakah DAP, PAS atau UMNO? Siapa yang rasa gentar dan takut sebenarnya? DAP kah, UMNO kah ataupun PAS? Kerana menurut Hasim Jasin, DAP mempunyai agenda politik sendiri. Apa pula agenda politik DAP yang tersendiri itu? Untuk makluman semua, ramai orang yang menyatakan bahawa bukan DAP yang sebenarnya gentar dan rasa terancam, tapi PAS yang rasa gentar dan terancam kalau DAP dan UMNO semakin hari semakin serasi, semakin saling memahami dan semakin saling memenuhi keperluan masing-masing. Kalau DAP dan UMNO makin hari makin serasi, makin hari makin lebih memahami, ini akan jadi ancaman paling luar biasa yang perlu dihadapi oleh PAS. Kerana mereka tidak boleh lagi main sentimen DAP. Kerana hari-hari, tiap-tiap hari sekarang ini, pemimpin-pemimpin PAS, Mursidul Ampas, Hasim Jasin, Tuan Guru Tuan Ibrahim pun sama, Fadli Syari pun sama, meratib DAP, tak habis-habis tentang DAP. Silap-silap hari bulan, kata netizen, berak sembelit pun DAP yang diratib, salah DAP juga, kata mereka. Bayangkanlah arahan terkini daripada Istana Negara supaya buat permohonan kalau nak mohon untuk tahanan rumah dan jangan buat melalui cara yang lain. Itu jelas menyatakan, tidak secara langsung Istana Negara menyatakan supaya himpunan Najib itu diberhentikan. Tapi PAS kata tiada satu pun arahan yang menyatakan tidak melarang himpunan tersebut. Tak apalah, Istana Negara tidak secara langsung menyatakan itu. Tapi Ketua Polis Negara kemarin semalam sudah jelas terang lagi bersuluh menyatakan bahawa tidak dibenarkan berhimpun kerana permohonan untuk perhimpunan itu telah ditolak oleh PDRM kerana dokumen dan juga permohonan tidak lengkap. Jadi apa lagi yang nak dikata? Kalau Istana Negara dah kata jangan melalui cara yang lain, buat melalui lembaga pengampunan. Tita edendum, kalau nak buat tita edendum, nak memohon pengampunan itu, mesti melalui lembaga pengampunan. Itu jelas menyatakan bahawa jangan buat cara lain itu merujuk kepada jangan berhimpun. Tapi PAS kata pula, dia kata tiada dalam kenyataan istana. Aduh, aku pun makin peninglah tentang hal itu. Selain daripada itu, Ketua Polis Negara sudah menyatakan jangan berhimpun, jangan sertai. Itu amaran paling keras. Nanti kalau Anda menyertai himpunan ini, Anda ditangkap, ditahan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau Anda itu penjawat awam, ditangkap karena berhimpun. Yang rugi itu siapa? Bukan PAS. Bukan PAS.
UMNO jangan cakaplah UMNO, sebab UMNO dah menyatakan tidak ada himpunan. Kalau Anda menyertai dan Anda ditangkap, agak-agak yang susah nanti siapa? Bukan PAS, bukan Perkasa, bukan NGO yang mau menganjurkan terus itu, tapi diri Anda sendiri. Jadi, lebih baik ikut nasihat Ketua Polis Negara daripada menyertai, mengikuti suara politik yang tidak tentu-tentu ini. Saudara, jika dilihat, kata Tuan Guru Datu Hasim Jasim, beliau kata, gentarnya itu adalah DAP, karena menyadari kerjasama antara PAS dan UMNO mampu menghalang agenda politik mereka. Nak bagi tahu kepada PAS lah, sejauh mana UMNO nak berkahwin lagi dengan PAS. Sejauh mana? DAP tak pernah tipu UMNO. Setahu yang saya tahu, DAP tak pernah tipu UMNO. Tak pernah nak main kayu tiga dengan UMNO. DAP tak pernah main dua kolam dengan UMNO. Tapi siapa yang pernah tipu UMNO? Siapa yang pernah bermain dua kolam? Kawin dua lah kan? Dia kawin lagi dengan Perikatan Nasional, kawin lagi dengan Mufakat Nasional. Siapa? DAP tak pernah buat itu. DAP tak pernah buat itu. Yang buat siapa? PAS. Jadi, yang gentar itu siapa? Mungkin ada agenda-agenda manfaat politik sebenarnya yang mahu diraih oleh PAS sebenarnya. Mereka mau kuasa, tapi tak dapat kuasa lagi kalau tiada gabungan terutamanya UMNO. Kalau selama ini PAS bersama bersatu, kenapa tidak pula mengukuhkan kekuatan bersama bersatu? Sekarang bersatu macam hidup, macam tiada, macam mati, macam hidup. Tak tahulah di mana bersatu sekarang. Diam-diam ubi tak berisi. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya apabila Tuan Guru Hasim Jasin menyatakan bahawa DAP itu takut gentar dengan PAS dan UMNO, tak. UMNO pun tak gentar dengan PAS, UMNO pun tak gentar dengan DAP, begitu juga DAP tak gentar dengan UMNO, tak gentar dengan PAS. Tak tahulah pula kalau PAS gentarkah dengan UMNO dan DAP. Saya rasa tiada satu pun antara mereka tu yang gentar. PAS pun tak gentar dengan UMNO, PAS pun tak gentar dengan DAP. Nanti kita tengoklah masa pilihan raya akan datang, siapa yang akan gentar, siapa yang akan kecundang. Saudara-saudara sekalian, apabila menyatakan tentang ini DAP terancam kalau PAS dan UMNO bersatu, saya terpulangkan kepada Anda semualah apa pendapat Anda tentang apa yang dinyatakan oleh Hasim Jasin ini. Adakah ini hanya menutupi kerugian dan juga rasa malu kerana ditinggalkan oleh UMNO dalam himpunan Najib? Anda tentukan dan tulis komen Anda. Kita jumpa lagi.